Selamat pagi dan salam hormat bersama saya Bumawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 19 Januari. Sarawak merekodkan 2 kes kematian akibat COVID-19 malam iaitu di Miri dan Sibu. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Dato' Amar Douglas Sugambas berkata ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian akibat pandemik itu di negeri ini meningkat kepada 21 kes. Kes kematian ke-20 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 42 tahun. Kes dimasukkan ke Hospital Miri pada 13 Januari lepas kerana tidak sedarkan diri dan meninggal dunia pada hari berikutnya. Manakala kes kematian ke-21 merupakan seorang lelaki warga tempatan berumur 55 tahun yang telah disahkan positif COVID-19 pada 15 Januari 2021 dan dimasukkan ke Hospital Sibu pada hari yang sama. Kes yang berasal dari Kenawit dan mempunyai penyakit darah tinggi, kencing manis dan jangkitan buah pinggang merupakan kontak kepada kes kluster Pasai. Kes disahkan meninggal dunia awal pagi semalam. Dato' Amar Douglas yang juga timbalan Ketua Menteri berkata sebanyak 100 kes baru dilaporkan di Sarawak semalam dengan 65 daripadanya adalah dari kluster Pasai. Beliau turut memaklumkan daerah Beluru telah bertukar status daripada kuning kepada status merah setelah 42 kes dikesan melibatkan kes jangkitan tempatan di daerah ini dalam tempoh 14 hari lepas daerah Kuching, Sibu dan Miri kekal status merah. Dato' Amar Douglas juga dalam pada itu minta rakyat Sarawak mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan serta tidak harus berasa selesa sekiranya jumlah kes positif harian COVID-19 merekodkan penurunan. Only us, only we, Sarawakian at all level can prevent it to spread. And to do that, all must observe SOP, be disciplined, and make a little bit of sacrifice. The sooner this thing is over, the earlier can we enjoy our life back to normal. Beliau yakin rakyat Sarawak mampu mengekang penularan wabak berkenaan dalam komuniti seperti yang dilakukan ketika gelombang pertama hingga ketiga sebelum ini. Kita ada mesyuarat dengan MK. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas juga menyambut baik langkah Kerajaan Persekutuan menambah lebih 3,500 anggota kesihatan baharu yang mula bertugas bulan ini. Selain peruntukan RM100 juta bagi kerjasama sektor awam dan swasta dalam memerangi wabak COVID-19 di seluruh negara, jelasnya ini menunjukkan usaha berterusan Kerajaan Persekutuan mengekang penularan pandemik itu. Kerajaan Negeri Sarawak mengucap terima kasih mengenai penambahan, tadi ada sebut juga penambahan peruntukan dan juga penambahan pegawai-pegawai. Cuma kita menyeru kepada Kerajaan Persekutuan, jangan lupa dengan Sarawak. Berita baik berhubung 2 perkara terbabit merupakan antara 3 matlamat di bawah pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia atau PERMAI bernilai sebanyak RM15 bilion yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Sebanyak 53 kawasan di zon tengah telah disanitasi oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM melibatkan 25 kawasan di dalam zon merah di daerah Sibu, Selangau dan Kenawit. Ketua Bomba Zon 4 JBPM Sarawak, Jangan Muling berkata, operasi sanitasi awam itu dilakukan bagi menjamin keselamatan orang awam serta mengelakkan penularan COVID-19. Operasi sanitasi awam itu yang bermula sejak 1 Januari lalu memfokuskan kepada kawasan tumpuan orang awam, pejabat dan kawasan yang mempunyai kontak rapat dengan pesakit positif COVID-19. Beliau ditemui pemberita RTM selepas memantau operasi sanitasi di beberapa kawasan di Sibu. Tambahnya, bagi memastikan keselamatan anggota tidak terdedah kepada wabak COVID-19 semasa proses sanitasi, setiap anggota menggunakan kelengkapan pelindungan diri PPE. Beliau meminta orang ramai sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan bagi memastikan keselamatan diri selain mengelak penularan COVID-19. Majlis Daerah Limbang akan memperketatkan lagi pematuhan prosedur operasi standard SOP di semua premis perniagaan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Sufian Mohad berkata, semua premis hiburan di Limbang telah diarah tutup manakala masa operasi premis perniagaan seperti kedai makan dan tamu
disingkatkan selain penguatkuasaan pematuhan SOP yang ketat. Berkaitan dengan aktiviti hiburan lah di daerah Limbang, bahawasanya aktiviti kelam malam, pub, taman tema, karaoke termasuk hiburan kekeluargaan memang tidak dibenarkan sama sekali, termasuklah spa dan juga kawasan-kawasan refleksologi yang itu memang immediately telah pun ditutup dan diarahkan untuk ditutup. Bercakap kepada pemberita RTM di pejabatnya, Sufian berkata aktiviti riadah seperti bersukan dan rekreasi masih diteruskan seperti biasa, manakala aktiviti pelancongan domestik masih dibuka tetapi mengikut SOP yang ketat dan tidak dibuka kepada pengunjung luar yang mempunyai sejarah perjalanan dari zon berisiko. Beliau berharap semua pihak, semua pemilik premis perniagaan di Limbang dapat memberi kerjasama dengan mematuhi serta mengamalkan semua arahan yang telah dikeluarkan. Prosedur operasi standard SOP di lokap dan kemudahan yang terdapat di Balai Polis perlu dikaji bagi mengelak kejadian jenayah seperti yang berlaku di Balai Polis Pusat Miri pada 9 Januari lepas. Dalam kejadian itu, seorang remaja perempuan berumur 16 tahun mendakwa dirogol oleh tahanan lain semasa berada di dalam lokap tersebut. Menteri Pengangkutan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin Datuk Lee Kim Shin berkata kejadian itu tidak sepatutnya berlaku dan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur telah menegaskan tindakan terperinci dan siasatan lanjut sedang dilaksanakan. Dan saya berharaplah lepas kes ini Ibu Pejabat Polis Bukit Aman dan juga kerajaan persekutuan kita akan memberi perhatian berat untuk cadangan kita Sarawak di sini supaya Balai Polis Miri harus dibina baru, punya sebuah balai polis baru sejajar dengan status kita sebagai sebuah bandaraya. Beliau menyatakan demikian kepada media ketika mengulas kejadian tersebut di Pejabat Residen Miri. Tambahnya adalah penting untuk menyediakan tempat kerja yang lebih kondusif sekaligus memberi imej yang baik terhadap polis dan bandaraya Miri di mata masyarakat dan pelancong yang berkunjung ke Miri. Balai Polis Pusat Miri telah dibina sekitar tahun 1950-an yang terletak di tengah bandaraya Miri. Kadar jenayah di Sarawak sepanjang tahun lepas adalah terkawal. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail, bagi tempoh 12 bulan tahun lepas, sebanyak 5,874 kes jenayah indeks dilaporkan berbanding 6,024 kes bagi tempoh sama pada tahun 2019. Jelas Datuk Aidi, walaupun jumlah tersebut menunjukkan penurunan, namun Polis Sarawak tetap berusaha mengurangkan indeks kes dengan pelbagai plan dan operasi yang dirancang bagi mengawal jenayah terus berlaku. Beliau mendedahkan jenayah komersial menunjukkan tren peningkatan sebanyak 122 kes dengan 1,462 kes direkodkan berbanding 1,340 kes pada tahun 2019. Manakala bagi kes jenayah narkotik secara keseluruhan, tangkapan menunjukkan peningkatan sebanyak 21% iaitu 10,294 tangkapan pada tahun lepas berbanding 8,506 tangkapan pada tahun 2019. Katanya tindakan kategori pelucut hakkan harta di bawah Akta Dadah Berbahaya (Pelucut Hakkan Harta 1988) sebanyak lebih RM6 juta direkodkan, iaitu peningkatan sebanyak 36.34% berbanding lebih RM4 juta pada 2019 terhadap harta-harta pengedar dadah. Datuk Aidi mendedahkan demikian pada Majlis Pembentangan Pencapaian Kontijen Sarawak bagi tahun 2020 di Kuching. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNAGP Sarawak komited memastikan bekalan minyak masak bersubsidi di pasaran mencukupi. KPDNAGP Sarawak dalam kenyataan media memberitahu pada masa ini terdapat 13 syarikat pembungkus minyak masak di seluruh negeri meliputi Kuching, Bintulu dan Miri dengan jumlah pengedaran sebanyak 3,865 metrik tan setiap bulan untuk diedarkan di seluruh negeri.
Kementerian turut menjelaskan bahawa pemberian subsidi bagi minyak masak dalam polybag 1 kilogram masih dikekalkan. Ia bagi memastikan rakyat mendapat bekalan minyak masak untuk kegunaan isi rumah dengan harga RM2.50 sekilogram. Sementara itu, mana-mana peniaga yang didapati menaikkan harga minyak masak tanpa mematuhi perundangan boleh diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. KPDN HEP Sarawak turut giat melakukan pemantauan setiap hari bagi memastikan rantaian pengedaran, pemborong dan peruncitan tidak terjejas dan bekalan barangan keperluan asas mencukupi buat semua pengguna. Baik, bekalan makanan serta barangan keperluan asas di Limbang adalah mencukupi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Menurut Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Limbang, Purnama Tarah dalam satu kenyataan memberitahu hasil pemantauan juga mendapati stok bekalan peruncit masih mencukupi dan mereka juga diberi kebenaran untuk menyimpan stok yang lebih daripada had yang dibenarkan buat masa ini. Jelasnya pemantauan barang keperluan di pasaran juga sentiasa diadakan untuk memastikan bekalan tidak terputus walaupun terdapat peraturan baru daripada negara jiran dan masalah banjir di daerah pembekal. Tambah Purnama, KPDN HEP Limbang turut memastikan penghantaran barang keperluan ini sentiasa terjamin dan berjalan lancar. Beliau menasihati agar kenderaan komersial yang membawa bekalan tersebut dari Sabah dan Miri yang melalui pos-pos kawalan jalan darat agar mengikuti arahan semasa berkaitan rentas sempadan termasuk dari negara Brunei Darussalam. Purnama dalam pada itu mengingatkan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga barang secara tidak munasabah, membuat pembelian bersyarat, menyorok barang kawalan atau mana-mana kesalahan dalam undang-undang yang dikuatkuasakan ketika ini. Penduduk di Kampung Tanah Putih Serian berharap pihak berwajib segera menaik taraf jambatan kayu yang menghubungkan kampung yang semakin uzur itu. Menurut salah seorang penduduknya, Muhammad Atif Abdullah, setiap kali banjir, lebih 300 penduduk kampung itu khawatir jambatan terbabit akan runtuh. Yang kami bimbang sebab jambatan untuk tanah di bawahnya adalah tanah campur dengan pasir. Jadinya mudah runtuh. Sebab yang pernah berlaku dulu sebelum banjir, sebelum tahun tu lah 2016 mari pernah jambatan kami ada sengit. Jadi kami bimbang kali itu apabila ditolak oleh air, tanah yang akan runtuh. Dengan jambatan sekali lah akan hanyut. Ditemui RTM di Serian, jelas beliau lagi jambatan kayu belian terbabit tidak lagi mampu menampung beban untuk tempoh lebih lama. Oleh itu, pembinaan jambatan konkrit amat diperlukan bagi kegunaan penduduk. Sekian berita Pagi Sarawak, saya Bumawin. Jaga diri, jumpa lagi. Salam hormat.